Assalamualaikum, nama saya Bella Izzah binti Abdul Hisham. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dan definisi ibadah berpuasa. Yang pertama sekali, maksud puasa. Puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara yang membolehkan puasa terbatal dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Seterusnya, apakah elemen saintifik? Elemen saintifik ialah kajian sains yang dilakukan ke atas sesuatu perkara. Sebagai contoh, sains di sebalik ibadah berpuasa. Yang ketiga, mengapakah kita perlu berpuasa? Puasa banyak mempunyai berkaitan dengan kesihatan diri seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Bagi orang Islam, kita wajib berpuasa di bulan Ramadan seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka orang Islam wajiblah berpuasa. Tetapi berpuasa bukanlah tertakluk kepada orang Islam saja. Malahan, orang yang berlainan agama seperti agama Kristian, Hindu dan Buddha juga mempunyai ibadah berpuasa, tetapi caranya ialah sedikit berlainan daripada cara Islam. Sekarang saya akan menerangkan tentang ibadah berpuasa bagi agama-agama yang lain. Agama yang pertama ialah agama Hindu. Agama Hindu sangat menggalakkan penganutnya untuk berpuasa kerana mereka tidak menetapkan apa-apa cara yang khusus untuk berpuasa. Mereka juga diberikan kebebasan untuk berpuasa pada bila-bila masa sahaja. Berpuasa dalam agama Hindu ialah dikenali sebagai buka basah. Mereka boleh minum air ketika mereka berpuasa. Seterusnya ialah agama Buddha. Agama Buddha mempunyai persamaan dengan agama Hindu. Mereka berpuasa pada hari bulan penuh iaitu Uposatha. Mereka juga mengamalkan satu latihan yang disebut sebagai Dutanga dalam cabang dan kepercayaan Theravada. Dalam kepercayaan Mahayana pula, mereka hanya makan sayur-sayuran ketika berpuasa kecuali jenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang kuat seperti bawang putih. Yang terakhir ialah agama Kristian. Kaedah berpuasa mereka ialah 40 hari sempena musim Lent dan mereka dibenarkan untuk makan dan minum kecuali mereka tidak boleh makan daging. Di Casablanca pada tahun 1994, 50 pentas kerja telah dibentangkan di seluruh dunia dalam Kongres Antarabangsa Kesihatan dan Ramadan yang Syed Hasan II dalam penyelidikan dan saintifik perubatan tentang Ramadan. Dalam perbincangan itu, mereka membincangkan tentang bagaimana Ramadan adalah sarana yang ideal untuk menjadi satu rawatan untuk penyakit-penyakit yang ringan atau sederhana seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan juga boleh menurunkan kadar kolesterol serta menurunkan lemak. Pada tahun 1997 pula, satu kajian telah dibuat oleh Iraqi dan didapati bahawa berpuasa dapat meningkatkan kadar asid dalam perut. Sepertinya dapat dibuktikan dengan rasa-rasa masam dalam mulut dan rasa-rasa terbakar-terbakar dalam perut. Pada 1997, Cort dalam bukunya yang bertajuk Puasa sebagai Cara Hidup ada mengatakan bahawa puasa dapat memberikan rehat fiziologi yang sihat untuk saluran pencernaan dan juga dapat memberikan sistem saraf pusat yang normal dan metabolisme yang tinggi ataupun rendah dapat kembali normal. Dan akhir sekali, pada tahun 2012, Dr. Sartaj Ahmad berkata bahawa berpuasa adalah satu proses terapeutik yang berkesan bagi membantu memulihkan kesihatan tubuh badan. Oleh itu, berpuasa bukan sahaja dapat memberi manfaat secara rohani, malah juga secara fizikal, psikologi, sosial dan kesihatan. Berpuasa juga dapat memberi pengajaran kepada seseorang dan berpuasa dapat juga kita meningkatkan kehidupan seharian kita secara keseluruhannya, termasuk juga kesihatan kita. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kesan berpuasa terhadap tubuh badan manusia dan mental. Sebenarnya, puasa adalah merupakan salah satu penawar. Ia merangsang beberapa perubahan yang melibatkan metabolisme badan dan perubahan ini dapat membantu ke arah pembersihan dan pembaikan dalam badan. Ketika seseorang manusia itu berpuasa, organ-organ dapat berehat dan ini membantu badan membuang segala kotoran serta toksin di samping menyegarkan sel-sel badan. Puasa juga adalah cara rawatan yang tertua di dunia. Ia telah diamalkan oleh orang-orang terdahulu seperti Hippocrates, Galen dan Paracelsus yang menjadikan puasa sebagai salah satu rawatan untuk pesakit-pesakit mereka. Berdasarkan kajian serta testimoni pesakit-pesakit tersebut, puasa didapati mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti asma, radang sendi, susah tidur dan gangguan pada sistem penghadaman serta kulit. Yang kedua, puasa juga mampu meningkatkan memori fikiran manusia. Semasa berpuasa, tenaga yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan akan digunakan oleh otak. Ketika seseorang itu berpuasa, otak akan mendapat akses aliran darah yang lebih bersih yang dapat menghasilkan fikiran yang lebih jernih, memori yang lebih baik dan meningkatkan ketajaman indera seseorang. Seterusnya, pada masa yang sama juga, puasa dapat melatih kekuatan mental dan kemampuan untuk menolak kepuasan yang bersifat jangka pendek. Hal ini sesuai dengan maksud puasa yang berasal daripada perkataan bahasa Arab yang artinya ialah menahan diri. Sekian, terima kasih.
Baiklah, seterusnya saya akan sambung pada bahagian akhir iaitu hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Bila saya berpuasa, hikmah dia adalah kelebihan, kekuatan, keistimewaan. Jadi bila kita berpuasa, kita akan dapat mengawal dan menahan hawa nafsu kita. Berbalik pada pengertian puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, daripada terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadinya bila kita puasa, sudah semestinya fokus pemikiran kita pada makan dan minum saja. Jadi bila kita berpuasa, lama-lama kita sendiri akan dapat mengerjakan ibadah itu dengan lebih ikhlas, dengan niat yang lebih jelas lah. Okay, seterusnya yang kedua adalah dapat menghapuskan masa dengan skill, buang masa bercakap, mendengar perkara yang melalaikan. Sebab apa? Sebelum ni kalau kita tak puasa, masa senggang kita itu digunakan hanya untuk makan. Tapi bila kita berpuasa ni, masa kita itu lebih kepada untuk mengabadikan diri kita kepada Allah lah, untuk memperbanyakkan sunat, mengaji, mendengar tazkirah dan sebagainya lah. Okay, seterusnya yang ketiga adalah bila kita berpuasa, kita dapat mewujudkan sifat belas kasihan terhadap orang miskin. Sebab apa? Sebab bila kita puasa, kita akan sedar betapa susahnya orang miskin, orang yang tak berkemampuan ya, untuk mencari sesuap nasi, menahan lapar dia sampai 2-3 hari. Jadi bila kita berpuasa, sedikit sebanyak benda itu dapat mendorong hati dan juga minda kita untuk menolong mereka lah secara tidak langsung. Baik, yang terakhir adalah dapat menjaga kesihatan. Berpuasa dapat menjaga kesihatan sebab apa? Dapat membersihkan perut dan menjaga diri kita daripada sebarang penyakit. Pernah ada satu cerita daripada Luqman Hakim, dia pernah berpesan kepada anaknya, yang mana intipatinya adalah untuk memberitahu bahawa apabila perut kita ringan, otak kita akan menjadi cergas. Sebab apa? Bila kita terlalu banyak makan, kita akan menjadi malas dan kita menyebabkan kita jadi mengantuk lah. Dan lebih lagi kita sebagai orang Islam, tugas kita adalah untuk memperbanyakkan ibadat. Jadi bila kita makan terlalu banyak, kita akan jadi malas untuk beribadat lah. Okay, dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian dan bila tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudah menonton.